Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada anak-anak pelajar semua. Okey, cikgu doakan semoga semuanya sihat. Bagi pelajar Islam, selamat berpuasa. Okey, so pada hari ini kamu akan mempelajarilah tajuk baru bab 4 kereaktifan logam. Okey, jadi apa itu kereaktifan? So kereaktifan adalah daripada perkataan reaktif. Okey, so apa maksudnya? Maksudnya apabila suatu bahan bila dia bertindak balas dengan bahan yang lain, maka kita akan nampaklah dari segi dia punya kecergasan tindak balas itu. Okey, jadi dalam bab 4 ini kamu akan nampak beberapa jenis logam, okey, yang mana logam itu bila dia bertindak balas, kita akan nampak sama ada dia sangat cergas ataupun kurang cergas. Okey, jadi senarai logam kamu boleh dapat. Okey, tengok buku teks awak muka surat 123. Okey, di sini ada beberapa senarai logam. Okey. Jadi sekarang pelajar, kita pergi kepada 4.1 kepelbagaian mineral. Okey, kepelbagaian mineral. Okey, awak lihat rajah ini. Okey, kamu akan nampak batuan-batuan yang mana batuan-batuan ini mempunyai warna yang berbeza, struktur yang berbeza. Awak lihat kenapa sesuatu batu itu berwarna merah, ada yang berwarna kebiruan. Mengapa? Okey. Sebenarnya pelajar, batu ini mempunyai warna yang berbeza disebabkan kehadiran mineral itu. Dia bergantung kepada mineral apa yang terdapat dalam batu itu. Okey. So, kita pergi ke slide seterusnya, iaitu apakah itu mineral. Okey, so mineral ialah unsur atau sebatian yang wujud dalam keadaan pepejal. Okey, dari mana kamu boleh dapat mineral? Okey, dia boleh dapat secara semula jadi dalam kerak bumi. Yang mana masing-masing mineral itu mempunyai komposisi kimia yang tertentu. Okey, so awak masih ingat lagi tak perkataan unsur dan sebatian? Ini masa kamu tingkatan 1 kamu dah belajar berkaitan dengan unsur atau sebatian. Okey. So sekarang belajar untuk mineral semula jadi, mineral yang terdapat dalam batuan itu dia boleh ditemui dalam bentuk dua iaitu dalam bentuk unsur dan juga boleh ditemui dalam bentuk sebatian. Okeylah, apa maksud unsur? Maksudnya unsur ini dia adalah terbentuk oleh satu jenis atom yang sama ataupun zarah yang sama. Dia tidak bergabung dengan unsur yang lain. Okey, oleh kerana dia tidak bergabung dengan unsur yang lain, maka dia tidak dapat diasingkan. Maksudnya dia berdiri sendiri, dia tidak digabungkan dengan unsur-unsur yang lain. Manakala untuk sebatian, apa maksud sebatian? Sebatian ini dia bergabung dengan dua atau lebih unsur yang mana dia bergabung secara kimia. Oleh sebab itu, dia dapat diasingkan dengan menggunakan kaedah kimia. Okeylah, so mari kita lihat beberapa contoh unsur. Contoh unsur ialah seperti emas, berlian dan juga perak. So kita ambil satu contoh, emas. Mineral semula jadi dalam bentuk unsur ialah emas. Maksudnya emas ini tidak bergabung dengan unsur yang lain. Sekiranya kamu gali tanah, kamu akan gali tanah, kamu dapat emas. Maka emas yang kamu peroleh itu ialah emas yang tulen. Emas itu tidak bergabung dengan unsur yang lain. Manakala ini adalah mineral dalam bentuk sebatian. Ini ada beberapa contoh, kamu kena tahulah beberapa contoh. Contoh bauksit, hematit, galena dan juga kasiterit. So ini adalah satu lagi rajah yang mana gambar rajah ini menunjukkan mineral dalam bentuk sebatian. Warna-warnanya yang berbeza. Contohnya kalau
ni nampak karbonat, batu kapur. Dia dalam berwarna putih biasanya. Okeylah. Ni oksida galena semua ni. Cikgu nak tunjuk di sini bahawa warna-warna batuan itu berbeza. Okey, seterusnya okey, untuk sebatian mineral sebatian, okey, kita tahu bahawa sebatian adalah gabungan dua atau lebih unsur. Okeylah. So kita ambil satu contoh mineral dalam bentuk sebatian, iaitu bauksit. Okey, nama biasanya bauksit. Okey, so apakah unsur yang membentuk bauksit ini? Kita tahu bahawa bauksit ialah sebatian. Jadi unsur yang membentuk sebatian itu ialah aluminium oksida. Okeylah, maksudnya dia gabungan aluminium dan oksigen. Seterusnya, okey, kita lihat untuk hematit. Okey, hematit ini ialah mineral sebatian yang mana unsur yang membentuk hematit itu ialah ferrum dan oksigen. Okey, nama saintifiknya ferrum 2 oksida. Okey, kenapa ada nama biasa? Kenapa ada nama saintifik? Okey, nama biasa maksudnya nama ini sering digunakan untuk orang-orang biasalah. Orang-orang yang seperti pelumbung. Okey, manakala nama saintifik pula adalah nama ini digunakan untuk membuat kajian. Okey, kajian di dalam makmal untuk kegunaan saintis, Okey. So kita tengok karbonat. Okey, contohnya kalsit, batu kapur. Apakah unsur? Unsur yang membentuk batu kapur ini kalsium, karbon dan oksigen. So nama saintifiknya ialah kalsium karbonat. Okey. So sekarang kesimpulannya di sini, bila awak nampak mineral sebatian, okey, contohnya aluminium oksida, ada perkataan oksida. Maksudnya unsur yang membentuk oksida itu ialah oksigen. Okey. Manakala karbonat, karbon dan oksigen. Okey, tengok galena, nama saintifiknya plumbum 2 sulfida. Apa unsurnya? Plumbum dan sulfur. Okey, plumbum ini logam, sulfur adalah bukan logam. Okey, seterusnya, okey, bila kita lihat, okey, mineral semula jadi ini sebenarnya banyak kegunaan dalam kehidupan harian. Okey, di sini adalah beberapa contoh kegunaan mineral-mineral semula jadi. Okey, benda apa tu? Maksudnya kegunaan ini kamu boleh lihatlah di mana-mana buku yang menerangkan banyak kegunaannya. Okeylah. So sekarang pelajar, bila kita lihat contohnya tadi aluminium oksida. Okey, aluminium adalah logam yang kita akan gunakan, yang kita gunakan dalam kehidupan seharian. Okey, daripada aluminium oksida, bagaimana kita mendapatkan aluminium? Okey, jadi untuk topik seterusnya, kamu akan belajar berkaitan dengan pengekstrakan logam yang mana kita akan mengambil aluminium oksida iaitu sebatian mineral, okey, untuk mendapatkan aluminium iaitu unsur. Okey. So sekarang pelajar, sekian sahaja cikgu sudahi dengan Assalamualaikum, selamat sejahtera, bye.